Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lalu berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Amru bin Utsman Al-Makki menuturkan kisahnya. Saya tidak pernah melihat seorang penyembah, yakni ahli ibadat, di kebanyakan tempat yang saya temui di tanah Mekah Al-Mukarramah. Tidak juga seorang pun yang datang pada kami pada musim-musim haji yang sungguh-sungguh beribadat selain daripada Imam Al-Muzani. Tinggal perkataan Imam Muzani. Tidak pula dijumpai pelaku ibadat yang berketetapan dan terus-menerus menjalankan ibadat dengan keberanian menanggung yang sulit-sulit. Saya juga tidak melihat seorang pun pelaku ibadat yang benar-benar mengagungkan perintah Allah. Tidak pula hamba yang berani mempersempitkan dirinya dan memperluaskan untuk orang lain. Guru saya Abu Ali Daqqaq pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ubudiyah. Dan tidak ada nama yang lebih sempurna bagi orang mukmin selain nama yang dikaitkan dengan fungsi ubudiyah. Kerana itu Allah mensifatkan Nabi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj dengan panggilan hamba. Bagaimana firman-Nya, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah mengisrakan hamba-Nya pada malam Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dan firman-Nya yang lain, fa'awha ila 'abdihi ma awha. Maka diwahyukan kepada hamba-Nya apa yang diwahyukan. Sehingga seandainya ada gelar yang lebih agung daripada sifat kehambaan, tentulah dia telah menggunakannya untuk beliau. Dan konteks ini penyair menyatakan, wahai Amru, membalaskan tumpahan darahku demi Zahrahku. Penglihatan dan pendengaran tahu semua ini. Jangan panggil diriku kecuali dengan wahai hamba Zahra. Sungguh nama termulia panggilan itu bagiku. Bagian ahli sufi mengatakan hanya ada dua yang penting. Senang dengan sesuatu yang lazat dan percaya pada kemampuan gerak. Jika kedua-dua perkara ini terlepas dari anda, maka anda benar-benar telah membuktikan fungsi ubudiyah, yakni pengabdian, penghambaan pada Allah. Waspadalah kamu pada kelazatan pemberian. Sesungguhnya kelazatan ini menjadi penutup bagi orang-orang yang hati jernih. Kata Muhammad Al-Wasiti. Abu Ali Jurjani mengatakan, redha adalah ruang, ubudiyah, sabar pintunya. Sedangkan sikap pasrah adalah rumahnya. Kerana itu suara ubudiyah berada di pintu. Kekosongan diri berada dalam ruangan dan istirahat terletak dalam rumah. Saya mendengar Abu Ali Daqqaq mengatakan sebagaimana rububiyah, yakni sifat ketuhanan, yang merupakan sifat al-haq, sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka ubudiyah adalah sifat hamba yang tidak boleh terpisah selamanya. Sebagian sufi bersyair, jika kalian meminta kepadaku, katakan inilah saya hambanya. Sekalipun mereka yang meminta mengatakan inilah engkau Tuhanku. Ibrahim An-Nas Al-Abadhi mengatakan, ibadat menuntut kelapangan. Sedangkan kemaafan kerana kekurangan lebih mendekatkan pada permintaan ganti dan balasan. Ubudiyah menggugurkan penglihatan hamba pada ketersingkapan intuisi, yakni gerak hati pada yang disembah.
Bagi Al-Junaid, ubudiyah merupakan sikap yang meninggalkan kesibukan dan penyibukan dengan kesibukan yang hal itu merupakan pangkal kekosongan. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang makna perhambaan kepada Allah. Kita perlu sedar bahawa wujud kita manusia dengan ciptaan Allah di alam ruh, sehinggalah kita kembali pada Allah tanpa nama. Dahulu di alam ruh kita tidak ada nama. Nama kita cuma ada di dunia. Dinamakan dengan Ali, Abu, Usman. Kemudian nama ini akan hilang bila mana kita mati. Hilang nama ini secara hakikat. Yang tinggal ialah hamba. Dan akhirnya nama ini dilupakan. Kerana yang diingati cuma makna hamba. Dan Allah Ta'ala ketika memanggil hamba-hambanya, hatta ketika mana dekat dengan kematian kita, Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai oleh Allah. Masuklah kamu semua menjadi hamba-Ku dan masuklah ke syurga-Ku. Dan tidak ada panggilan yang paling tinggi, yang paling bernilai daripada panggilan hamba Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bukan manusia ini, makna perhambaan kata ulama ada dua. Pertama dipanggil perhambaan umum. Semua ni hamba Allah, umum. Mengaku tak mengaku, kamu hamba Allah. Manusia, binatang, malaikat, alam. Semuanya. Ini hamba Allah. Ini dengan makna umum. Al-ubudiyah, al-khas. Al-fil umum, ataupun makna perhambaan secara umum. Yang kedua dipanggil ubudiyah secara khas. Iaitu hamba yang menegakkan perintah Allah. Bermula dengan imannya pada Allah dan Rasulnya. Dan segala yang diwajib diimani sehingga menegakkan hukum hakamnya. Maka ini nama hamba khas. Hamba ini yang diredai oleh Allah SWT. Bila pengarang kita bawa satu ucapan daripada seorang ulama namanya Amru bin Usman Al-Makki. Ulama yang meninggal sekitar tahun 290 Hijriah. Dia cerita, sepanjang aku kenal manusia, ahli ibadat, ahli ta'at, orang yang punya akhlak yang baik, yang bersungguh-sungguh dalam segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang banyak meringankan manusia dan memilih untuk menyusahkan dirinya, tidak ada sehebat Imam Al-Muzani. Al-Muzani salah seorang ulama mazhab Syafi'i terkenal dan anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 175 Hijriah dan meninggal pada tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i berkata kepadanya, huwa nasiru mazhabi. Al-Muzani penolong mazhabku. Al-Imam Al-Muzani yang merupakan murid kanan Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir. Seorang yang dikenali sebagai orang yang menterjemahkan makna perhambaan kepada Allah dengan sebenar pada zamannya. Setiap zaman akan ada orang yang menterjemahkan makna ubudiyah yang sebenar. Sebagaimana setiap zaman akan ada orang yang menunjukkan kemaksiatan yang sebenar. Begitu sunnatullah. Orang-orang baik tidak pernah terhapus. Sebagaimana orang jahat juga tidak pernah terhapus. Sebagai satu sunnatullah. Peperangan kebaikan dan kejahatan tidak akan berakhir. Sampailah berlakunya kiamat. Ia akan terus berlangsung. Kerana makhluk yang terakhir yang akan mati namanya Iblis. Maka Iblis akan menegakkan dan merancang segala kejahatan yang paling jahat setiap zaman. Allah dengan kasihnya menyebut setiap zaman akan ada hambanya yang benar-benar ikhlas. Waktu Allah berkata pada Iblis, illa ibadaka, waktu mana Iblis ni menyatakan bahawa
Dalam godaan dan hasutanku hanya sekelompok hamba-Mu yang aku tak mampu mengatasinya. Kata Iblis, dalam apa yang Allah rakamkan dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka hamba-hamba yang benar-benar ikhlas. Berarti hamba Allah akan sentiasa ada. Cuma kita perlu berusaha menjadi hamba-hamba Allah itu. Berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah. Macam kita sebut setiap zaman ada orang berjaya. Kita mesti berusaha untuk jadi orang berjaya. Setiap zaman ada orang yang dapat itu dan kita perlu berusaha ke arah tu. Bukan sentiasa ia menjadi ikon kepada manusia untuk menggerakkan motivasi. Bila kita tahu bahawa nilai peramal ini nilai yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kerana apa? Yang pertama, perhambang ini ialah matlamat kewujudan manusia. Contoh kalau kita tanya apa matlamat hidup kita? Kita pasti pergi pada matlamat kebendaan yang sekejap. Oh, matlamat saya nak bahagia. Yang kata nak bahagia, apa maksud bahagia? Cuba huraikan bahagia. Dia berkata ada isteri, ada anak-anak, ada harta, lancung sana sini, boleh makan apa nak makan. Baik, apakah itu terasa? Dengan makna yang dia nak. Sedangkan dalam dunia ini akan ada sakit, akan ada mati, akan ada berbalah, bergaduh. Ramai yang cuba zahirkan kebahagiaan suami isteri. Dengan bunga-bungaan, dengan taman-taman, dengan medsos, menunjukkan mereka amat bahagia. Akhirnya lerai di tengah jalan. Hancur. Perangnya pun dahsyat. Ditunjuk inilah dia pasangan paling bahagia dalam dunia. Tunjuklah semua. Boleh pergi main salji, bahagia dah tu. Boleh petik bunga, bahagia dah tu. Dan definisi bahagia manusia. Boleh makan bersuap, bahagia dah tu. Boleh ketawa. Kita lupa hakikat hidup. Hakikat hidup. Akan ada satu waktu kita akan berbalah. Nanti kita selalu sebut. Sedangkan lidah lagi tergigit. Dia akan berlaku berbalah. Atau Nabi SAW juga berbalah dengan para isteri. Berlaku waktu itu ketegangan rumah tangga. Pada semua. Atau Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi SAW. Orang paling baik, paling mulia. Itulah akan berlaku. Akhirnya kita tengok orang-orang yang autar lebih. Orang paling bahagia. Kita nampak mereka tercedok. Dengan bahasa kita tercedok. Tak ada apa akhirnya. Zero. Akhirnya mereka menjadi pasangan paling sengit berbalah. Jadi, kalau kita kata ghayah atau tujuan kita bahagia dengan definisi itu, kita meleset dan kita berbohong. Kalau cuba tuan-tuan tunjuk satu contoh yang berjaya ke arah definisi itu. Tidak berlaku. Kalaupun bagaimana dia bahagia, tiba-tiba berlaku kematian. Apakah dia akan bahagia lepas? Okeylah dia macam belangkah, baik Ustaz. Tak pernah gaduh walau sekali pun. Makan bersuap. Bukan sekali bersuap, kiri kanan bersuap. Punya bahagia. Jalan pun nampak bahagia. Tak nampak. Muka ketat. Akhirnya mati salah seorang. Apakah pasangan ini yang Allah pisahkan dengan kematian rasa bahagia? Dia mula murung. Dia mula sedih. Dia mula kata dia tak bahagia. Berarti dia juga tak dapat bahagia. Kerana itu Allah jadikan matlamat sebenar manusia. Kewujudan kita ialah perhambaan pada Allah. Sewaktu kita mencari, meletakkan ini matlamat kita, maka kita akan dapat bahagia. Dan ini yang Allah sebut dalam Quran. Yang kita baca surah Zariyat ayat 55. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Mereka untuk beribadat. Yang kedua, kerana fitrah manusia, dipanggil al-gharizah al-kubra, fitrah kita terbesar ialah menundukkan diri pada Allah. Sebab itu Nabi sebut apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia lahir dengan fitrah dia. Pada fitrah kita hidup, bukan untuk makan. Akhirnya kita membenci makanan. Dengan penyakit yang dibawa. Kita mula berpantang. Fitrah kita hidup. Bukan manusia. Akhirnya kita benci pada manusia. Kita menjauhi mereka sejauh-jauhnya. Fitrah kita hidup, tuan-tuan sekalian. Bukan untuk tidur. Bukan juga untuk kita bermain. Akhirnya kita penat. Bukan untuk kita berakting jadi pelakon. Lihatlah usia-usia tua pelakon. Apa fitrah kita?
Allah jadikan setiap hambanya ada fitrah dia. Fitrah kita ialah ubudiyah, perhambaan pada Allah. Bila kita benar-benar mengikuti fitrah ini, kita akan rasa kemuncak kebahagiaan. Saya hamba Allah. Itulah di kemuncak kebahagiaan yang kita cari selama ini. Ini fitrah kita. Saya kata manusia ni, fitrah dia bukan makan, bukan minum. Kelak tuan-tuan kita tak perlukan makan dan minum. Tak perlu. Kita bila sakit perlukan makanan. Tak perlu. Selera hilang. Tengok makanan pun nak muntah. Kita pun dah tak kisah susuk badan. Sebab kita dah melihat makanan ni tak ada nilai. Tidur pun sama tak nak tidur lah. Kebir mata kita tak boleh tidur. Kawan pun tak nak kawan, tak semangat nak bercakap. Apa yang ada lagi fitrah kita? Dengan Allah. Ketika itu hati berbisik, iman berbisik. Ketika itu akan ada suara munajat. Dalam diri kita yang merupakan fitrah, ya Allah, aku mohon padamu. Datang secara fitrah. Buktinya, manusia ketika lemas di lautan, tanpa ada orang yang menolong dan membantu. Waktu itu fitrah menenangkan dia. Ya Allah, engkaulah yang menyelamatkan aku. Tidak lagi dia ingat fulan bin fulan. Kerana dia tahu fulan bin fulan tak ada. Tak terlintas dia polis ke, mering ke dan sebagainya. Dia terlintas ialah Allah. Itulah fitrah. Kita tengok bila kita benar-benar susah. Apa yang muncul dalam diri kita? Allah. Berarti itulah fitrah kita. Kalau kita dari awal mengadu pada Allah, nescaya kita akan merasakan keselamatan daripada awal lagi. Penyerahan daripada awal lagi pada Allah. Nescaya kita akan rasa kuat daripada awal lagi. Yang ketiga, kenapa ubudiyah ini? Kerana semua para rasul, mereka bila Allah utuskan, bercerita tentang hal ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami mengutuskan setiap rasul di setiap negeri, negara. Melainkan mereka mengajar pada manusia untuk beribadat pada Allah dan menjauhi berhala. Rasul ni, dia ada agenda besar. Apa agenda besar Nabi dan Rasul bawa? Bukan nak suruh kita bina bangunan 100 tingkat. Bukan nak ajar kita makanan paling sedap yang kita kena makan. Bukan ajar kita macam mana nak jadi kuat untuk tumpaskan orang. Bukan ajar kita bagaimana nak jadi kaya, sekaya-kayanya. Bukan. Nabi Rasul ni bawa apa agenda dia? Perhambaan. Kerana itu kemuliaan manusia, perhambaan. Maka para Rasul pertama terjemahkan perhambaannya pada Allah. Dengan sujud kepada Allah. Dengan akur sekali hukum hakam Allah. Dengan membuang nafsu ke belakang. Baik, ini yang dibawa oleh para Rasul. Dan yang keempat, kata ulama, kerana perhambaan pada Allah lah yang membebaskan kita daripada perhambaan dengan yang lain. Kalau kita tidak memilih jadi hamba Allah, kita akan jadi hamba lain yang akan lebih menghina diri kita. Yang kita sebut semalam, hamba nafsu, hamba orang, hamba pada keadaan, hamba zaman, hamba duit, hamba pakaian. Maka kalau kita tidak memilih menjadi hamba Allah, kita akan jadi hamba lain yang akan menghina kita. Sebab itu Rabi' bin Amir datang jumpa Panglima Rostam Parsi. Apa kata dia? Allahu ta'afana linukhrija man sya'a min ibadatin ibadi ila ibadatillah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah menghantar kami untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama mereka kepada perhambaan kepada Allah. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Dan daripada sempitnya dunia pada keluasan dunia dan akhirat. Maka Rostam tahu inilah agama. Dia nak keluarkan manusia dari hamba kepada manusia, kepada hamba pada Allah. Atau kalau kita tidak mau memilih jadi hamba Allah, apa jadi pada kita? Hamba pada nafsu, hamba kepada manusia, hamba kepada mata wang, hamba pada benda yang menghina kita dan menjatuhkan nilai kita. Orang yang menjadi hamba pada hiburan. Di zaman kita berada pada zaman di mana mereka sukakan hiburan. Baik namanya menyanyi, baik namanya berlakon, filem, baik namanya sukan. Ini bentuk hiburan. Laibun walahun. Baik kita pun nak tracking. Atau kita nak tengok betul ke? Benda ni memuliakan manusia.
Contoh yang berhibur, yang menghiburkan yang dihiburkan, apakah benar dia akan mendapat kebahagiaan? Apakah benar? Maka kita akan lihat pembawa matlamat ini. Okay, yang namanya penyanyi untuk hiburkan orang, lihat kesudahan hidupnya. Yang namanya pelakon untuk menghiburkan orang, lihat kesudahan hidupnya. Apakah tuan-tuan jumpa kesudahan yang baik untuk mereka? Kita terus melihat mereka, terus. Bukan untuk menghina mereka, untuk melihat tersasarnya matlamat itu. Tengok yang menyanyi dengan segala kemerduan suaranya, akhirnya pada akhir usia bagaimana? Tengok pelakon yang pelbagai akting keheroannya, keheroinannya, kehebatannya, lihat kesudahan macam mana. Lihat mereka. Bukan mereka menikmati kebahagiaan. Ini ahli sukan tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan membaca, jangan baca keputusan dia menang kalah lawan. Lihat kesudahan. Setiap yang main bola, yang main netball, yang main golf, semua sukan berprestij dan lihat kesudahannya. Cuba baca. Sama ada kesudahan mereka terlibat dengan jenayah, kartel dadah, atau terlibat dengan judi. Ini ada seorang pemain terkenal, kelak terbesar di Eropah. Saya tak sebutlah nama dia. Hebat. Semua orang minat dia. Orang minat. Saya je tak minat dia. Saya cuma baca tentang dia. Dia gajinya jutaan minggu. Tapi apa berlaku? Setiap hari atau setiap bulan dia akan menghabiskan dengan judi. Sehingga akhirnya hutang judi lebih banyak daripada pendapatan gaji bola sepak. Namanya terus tenggelam. Dia kerana hutang judi yang terlalu banyak. Ya, itulah kesalahan dia. Maka satu persatu kelab mula menolak dia, tak nak terima. Kerana kita baca untuk ambil iktibar. Kita baca zaman prime, dia zaman kemuncak. Memang tak nampak, oh bagus. Itu pun nak suruh anak kita jadi macam tu. Setiap benda kita lihat bagaimana kesudahan. Al-ibrah bil khawatim. Nilai sesuatu, tuan-tuan tengok kesudahan dia, jangan tengok awalan dia. Oh bagus. Ya, kita kata, oh saya cita-cita anak saya semua nak jadi pemain bola. Ustaz. Banyak gaji. Semua dia pelakon, glamour. Tuan-tuan lihat bagaimana kesudahan. Secara jujur tengok. Allah ma'ilah malaikat yang insaf di kalangan mereka. Yang jumpa balik matlamat hidup. Di sini kita sebut. Bahawa berubudiyah ini kepada Allah menyelamatkan kita daripada perhambaan yang lain. Sebab itu penting ubudiyah. Kita lihat dalam Al-Quran. Ketika mana Allah Ta'ala nak mengangkat hambanya, maka Allah namakan hamba. Allah tak akan panggil nama. Nabi Muhammad SAW waktu baginda di Isra' dan Mi'raj. Apakah Allah menyebut nama Muhammad SAW? Jawapannya tidak. Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dan ketika mana Allah menyebut tentang wahyu yang agung, Allah mengatakan fa'auha ila abdihi, lalu kami wahyukan pada hambanya. Lalu kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW. Dia sebut perkataan hamba. Dan demikian juga kita baca dalam banyak-banyak ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, puji bagi Allah yang menurunkan pada hambanya kitab, ini Al-Quran. Siapa hambanya? Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi mulia mereka dengan nilai perhambaan untuk dicontoh oleh semua. Bukan mulia mereka sebab nama. Sebab itu Allah boleh sebut nama Nabi, Allah sebut tentang sifat perhambaannya. Innahu, Allah menyatakan, innahu abdun syakur. Dia ini adalah hamba yang bersyukur. Dia ini hamba yang, innahu abdun awwab, hamba yang benar-benar mengadu pada Allah. Dia akan sebut kataan abdun. Indahu min ibadina as-salihin. Nabi ini di kalangan hamba kami yang soleh. Hatta doa Nabi Allah Sulaiman, fa'adkhilni fi ibadika as-salihin. Ya Allah, masukkan aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Hatta doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam Islam dan himpunkan aku bersama hamba yang soleh. Tentang ini hamba, ubudiyah. Oleh sebab itu bila kita tahu hamba ni paling hebat dan nilai kehidupan kita. Para sufi menyatakan, ada dua benda kalau kita tinggalkan, benar kita hamba. Pertama, meninggalkan sesuatu yang lazat dalam hidup. Contoh dalam hidup, apa yang lazat berdasarkan syahwat, lalu kita tinggalkan. Makan lazat, kita tinggalkan. Dengan cara berpuasa, bagi contoh. Dengan
meletakkan syarat pada makanan. Mesti halal. Mesti bersih. Itu cara kita tinggalkan kelazatan. Bukan cerita sedap je sumbat. Kita akan cerita halal dia. Kita akan cerita tangan siapa yang memasak. Kelazatan kita bina berdasarkan hukum, bukan berdasarkan nafsu. Hari ini, geng-geng review makanan, geng-geng beratur cari makanan, mengabaikan aspek ini. Sebahagian mereka. Yang penting sedap. Tapi orang yang masih tunjuk nilai perhambaan, dia akan tanya, awak review kedai ni halal ke? Halal ke? Dia pun jawab dengan syarat yang paling remeh. Pekerja dia semua Islam. Itu je. Itu bukan syarat. Kalau kata, oh, okay, dia dapat halal jakim. Maka, orang ni telah letak satu nilai perhambaan syarat. Orang ni kata, oh, dia, ini kedai, bukan sekadar dapat halal jakim. Dia ialah orang Islam. Waktu itu kita meninggalkan kelazatan mengikut syariat. Jadi kata ulama, siapa boleh meninggalkan syahwatnya, maka itu tanda perhambaan. Yang kedua, meninggalkan geraknya. Apa maksud meninggalkan gerak? Sebab kita sentiasa rasa, apa yang kita dapat ni kerana gerak kita. Usaha kita. Titik peluh kita. Lalu kita rasa macam tu. Terutama bila mana kita berjaya. Waktu tak berjaya, macam mana Tuhan dah takdir tak berjaya. Waktu berjaya, saya kerja siang malam. Tapi waktu tak berjaya tu tak kerja siang malam. Kerja siang malam juga. Tapi tak ada rezeki. Waktu kita tak berjaya tu, keluar pagi juga balik petang. Bila berjaya, kita terus kata, oh, kerana saya usaha keras. Kerana saya sekian-sekian. Ayat itu, satu sudut macam betul. Sudut yang lain menafikan usaha orang lain juga keras. Kadang-kadang dalam hidup ni, macam kalau kita interview lah. Seorang je akan dapat kerja. Bila kita nak pergi interview, kita pun masing-masing prepare. Yang ni prepare, yang ni prepare. Dengan sijil, dengan pengalaman. Bukan kadang-kadang masuk kelas sebelum interview. Banyak konsultan dia buat cara untuk mendapat pekerjaan ketika interview. Apa yang ikut? Masing-masing ada usaha masing-masing. Tiba bila dah jawatan tu cuma satu tempat. Satu tempat. Apakah orang yang tak dapat itu dia tak berusaha? Dia juga usaha. Jadi, ini nak tunjukkan apa? Nak tunjuk pilihan yang Allah pilih. Pemberian yang Allah beri. Sebab itu, orang-orang yang benar dalam nilai perhambaan, dia meninggalkan gerak. Yang meninggalkan tawakalnya pada gerak. Pergantungan pada gerak. Saya didik anak saya jadi baik. Saya didik. Yang kata awak didik. Dan semua orang cuba didik jadi anak dia baik. Tapi demikian takdir Allah pada setiap orang. Berbeza. Jadi kita tak akan letak tangan kita atau letak usaha kita sebagai satu sebab kejayaan dan perolehan kita. Bukan kita kata, Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Ini semua kurnia Allah yang Allah beri pada siapa Allah. Kita selalu sebut ungkapan dan ucapan. Haza min fadli Rabbi. Ini semua kurnia Allah. Ini Sulaiman. Dengan segala kerajaan yang paling hebat dalam dunia. Memahami percakapan binatang. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua kurnia Allah untuk Allah uji saya syukur atau tidak. Sulaiman Islam faham. Kan itu dia meninggalkan gerak, dia tak kata, oh, sebab saya hebat, anak Daud. Dia tak pernah cakap macam tu. Dia akan berkata, ini kurnia Allah untuk uji saya. So, yang kita dapat hari ni, kurnia Allah untuk uji kita. Kita dapat anak-anak yang cantik, cerdik, bijak. Ini kurnia Allah untuk uji kita. Bukan kita dapat kekayaan, jawatan yang tinggi. Ini ujian Allah untuk menguji kita. Kita menang dalam pertandingan, kita menang dalam saringan, kita menang dalam apa-apa event. Ini kurnia Allah untuk uji saya. Setiap kali kita melihat kelebihan itu bukan kita, tangan kita, maka kita benar. Kita telah menterjemahkan makna perhambaan. Kata Imam Muhammad Al-Wasiti, jauhilah kamu merasa lazat pada pemberian. Sesungguhnya kelazatan itu menjadi tutup bagi orang yang berhati jernih. Baik tuan-tuan kita, bila kita beribadat pada Allah, memanglah Allah akan beri kita banyak pemberian. Tetapi jangan melihat pemberian itu, lihatlah Allah. Contoh gini tuan-tuan. Tuan-tuan solat duha, kita selalu sebut solat duha ni murah rezeki. Lalu kita solat duha sebelum mengair, solat duha sebelum kerja, solat duha.
untuk kita melihat pemberian di sebalik ibadat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jangan melihat benda itu bahaya. Lihatlah Allah yang menyuruh kita beribadat. Tanpa menagih pada pemberian. Kerana kalau selalu melihat pemberian, waktu kita buat, tiba-tiba pemberian itu datang lambat, kita mula meragui ibadat kita. Contoh solat hajat. Bila ada hajat, solat hajat. Bila ada sesuatu, kita doa. Dan kita pun minta ustaz-ustaz doa. Ustaz kan doa mustajab, kata kita pada anggapan kita. Tiba-tiba, tak dapat. Solat hajat, tak dapat. Tak dapat macam kita nak. Apa pun dapat sebenarnya tak macam kita nak. Ustaz kita doa pun sama. Maka kita akan memandang atau kita akan terhijab melihat ujian Allah pada kita. Akhirnya orang ni pun tinggalkan ibadat. Sebab apa? Tak dapat juga. Doa-doa pun tak boleh juga. Lihat dia meninggalkan ibadat. Kalau ibadat ni dibuat kerana kita hamba. Bukan masalah kita dapat ke tak dapat. Itu hal lain. Kerana kita hamba. Kita berdoa kepada Allah. Kita solat hajat. Kita buat apa yang Allah perintah. Kalau tak dapat macam kita nak, kita tetap meneruskannya kerana kita hamba. Sebab itu kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Muhammad Al-Wasiti, hati-hati dengan senang dengan pemberian. Kelak kamu terhijab daripada Tuhan. Sebab itu kita pernah cerita apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Allah nak beritahu pada malaikat. Ada hambanya yang hebat. 70 tahun beribadat. Tidak pernah buat maksiat. Kalau Allah suruh malaikat beritahu pada hamba ini bahawa tempat kamu dalam neraka. Dan kamu tengok apakah dia berhenti ibadat. Lalu malaikat datang jumpa dia. Wahai fulan, untuk apa kamu bersungguh dalam ibadat sedangkan tempat kamu dalam neraka? Lalu katanya, walaupun aku ditetapkan dalam neraka, aku tidak akan berhenti untuk melakukan apa yang Tuhanku perintahkan kepadaku. Asal neraka syurga itu bukan urusan aku. Urusanku ialah taat pada Allah. Akhirnya mereka kagum dengan orang ni. Allah nak beritahu dia orang ini benar-benar beribadat. Bukan cerita syurga neraka. Cerita Allah perintah. Pada hari ni kalau saya kata saya doa, dapat ke tak dapat. Saya tak pernah berhenti berdoa. Kan saya tahu doa itu ibadat. Jangan kita terhijab sebab tak dapat, malah dah doa. Doa macam tu juga. Kerana doa ni Allah suruh sebagai satu ibadat. Dan kita dah selalu sebut. Pandangan kita yang lemah ni, sentiasa melihat baik apa yang kita nak. Contoh banyak benda yang baik itu bukan yang kita nak. Yang baik apa yang Allah beri. Cuba tuan-tuan lihat pengalaman hidup kita. Banyak mana yang kita nak, akhirnya kita menyesal dengan apa yang kita nak. Kita yang nak benda tu mati-matian. Nyesal pula. Ni kita ni beratur nak beli kereta. Lagi 5 bulan nak keluar kereta, nama kita masuk lah. Tunggu 9 bulan pula. Oh, sungguh. Puji. Dapat pakai 2-3 bulan menyesal beli kereta ni. Padahal dia boleh, tak ada orang paksa dia. Rupanya kereta ni bla 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 bla. Dulu awak yang beratur sanggup 9 bulan. Sanggup tunggu 9 bulan, masuk nama. Sabar. Loan mati, sambung loan. Naknya kereta 9 bulan ni. Bagus kereta ni. 9 bulan nunggu. Dia kuliah pun tak sanggup tunggu 9 bulan. Dia kereta 9 bulan tunggu. Duk fikir kereta. Dapat. Akhirnya menyesal beli kereta ni. Tahu baik beli kereta lain. Baik pakai kereta lama dulu. Dia tengok kereta lama dia ingat. Kata begitu manusia. Kita manusia. Banyak mana yang kita kata baik hari ni, esok kita yang kata tak baik. Supaya kita tahu doa ini akan menjaga apa yang Allah beri dan apa yang Allah uji. Doa ini adalah nilai perhambaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita minta sesuatu dengan doa, bila mana Allah tak beri macam kita nak, maka Allah beri yang lebih baik untuk kita. Kalau Allah beri macam kita nak, maka Allah memberkati apa yang diberikan. Sebab kita minta dengan Allah. Maka itu doa. Kalau itu jangan terhijab. Hanya kerana pemberian. Tapi lihat pada ibadat. Jangan pernah berhenti doa. Hanya kita tak dapat apa yang kita nak. Jangan pernah berhenti solat hajat. Hanya tak dapat macam kita nak. Teruskan. Semua benda itu kita teruskan. Kenapa? Kerana ia perintah Allah. Kita akan buat. Saat kita buat baik pun, orang kata kat kita. Kalau buat jahat pun, orang kata, habis buat apa? Buat jahat lah. Kenapa pilih jahat? Takkan kita disuruh memilih ibadat. Ada orang kita ni, kata pakai tudung, salah. Tak pakai tudung, salah.
Apa pula awak pakai tudung tu betul. Tak pakai tudung tu salah. Tapi kerana dia melihat pandangan orang bukan makna ibadat. Maka dia kata buat baik salah Ustaz, buat jahat salah. Habis nak buat apa? Buat jahat senang. Sentiasa manusia memilih yang jahat. Kenapa tak pilih yang baik walaupun tak dinilai oleh manusia? Kerana itu perintah Allah. Ini kegagalan kita dalam memahami makna ubudiyah. Perhambaan pada Allah. Kalau dengan kita menyembah Allah lalu kita miskin, diuji dengan miskin. Yang ni dengan segala kefasikannya diberi kekayaan. Apakah ini akan meragu-ragukan kita dengan ibadat pada Allah? Tidak. Sedikit pun tak akan ragukan kita. Bila mana kita benar-benar hamba Allah. Ini katakan saya ni buat apa yang Allah perintah. Allah nak beri kepada saya dunia atau tidak, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Dan orang kafir dapat, bukan maknanya dia betul dengan rezeki dia dapat, itu ujian Allah. Bila kita faham makna ubudiyah ini, maka hati tenang. Kata Imam Ali Jurjani, redha adalah ruang ubudiyah. Sabar pintu dia. Sedangkan sikap pasrah adalah rumahnya. Kerana itu suara ubudiyah berada di pintu. Kekosongan diri berada dalam ruangan dan istirahat terletak dalam rumah. Bila kita sebut tentang kita ada sifat ubudiyah, kita ada sifat sabar, kita ada sifat pasrah ataupun tawakal kita kepada Allah. Kesemua sifat ini bergerak sekaligus. Tentang untuk menjadi hamba Allah kena sabar. Untuk mendapat perhambaan sebenar kepada Allah, maka tawakal pada Allah. Allah berfirman, Allah menyatakan, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan tawakal padanya. Sebab dalam kita menterjemahkan ubudiyah, kadang-kadang datang sesuatu yang akan melemahkan ubudiyah kita. Maka tawakal pada Allah. Allah tak akan mensia-siakan hamba Allah. Allah tak pernah lupa pada hamba-hambanya. Kata Abu Ali Daqqaq, sebagaimana sifat Tuhan itu rububiyah, dia tak akan berubah. Demikian dia ubudiyah, sifat hamba yang tak boleh berubah. Kata Allah itu sifatnya ialah rububiyah. Apa rububiyah? Maksud Allah yang uruskan semua. Allah mentadbir semua daripada menciptakan sehingga menguruskannya sekecilnya hingga sebesar-besarnya. Hidup dan mati. Maka bila sifat rububiyah itu melazimi Allah pada setiap hal, maka sifat hamba itu kena melazimi kita pada setiap hal. Jangan pernah bantah. Takdir Allah pada kita, perintah Allah pada kita. Jangan pernah bantah. Setiap kali kita membantah, kita telah menurunkan nilai ubudiyah kita pada Allah. Orang beriman, syiarnya ialah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Atau mujahadah kita memati pada perintah Allah pada benda yang kita tak suka. Contoh mungkin benda yang Tuhan suka, okeylah. Kita buat dan buat banyak kan. Ada benda yang nafsu kita mengambil masa untuk suka. Tetapi kita lawan dia sampai kita suka. Kenapa? Kita selamanya hamba. Hamba kena suka apa yang Allah perintahkan. Tak apa, cuba tuan-tuan cek. Listkan apa perintah Allah tuan-tuan tak suka. Kat mana perintah Allah kita tak suka. Dan belajarlah untuk suka. Sabar, mujahadah, sehingga kita suka. Saya Ustaz, menuntut ilmu ni tak apa suka sangat. Malah menuntut ilmu. Kita belajar untuk suka. Sampai tuan-tuan suka. Baik. Ia belum selesai. Saya menuntut ilmu rajin tapi beramal pula malas. Belajar untuk beramal. Sehingga itu yang kita suka. Saya beramal pun suka tapi nak cerita ke orang malas. Nanti orang kata kita ni belagak, bajet, warak lah, benda lah. Belajar untuk menyampaikan. Belajar untuk menyampaikan. Sampai peringkat kita menegur orang-orang zalim. Dengan ihtisab mengharapkan keredaan Allah. Benda yang paling kita tak suka tegur orang. Menyebut orang ni tegur-tegur. Nanti dia punya feedback dia mengguris hati. Kata tegur orang lagi susah. Belajar susah. Beramal susah lagi. Nak menyampaikan susah lagi. Nak tegur orang. Tuan-tuan jumpa orang salah, tuan-tuan nak betulkan dia. Tuan-tuan ingat senang. Itulah tugas Rasul. Itu benda paling susah. Terutama kita nak ubah akidah yang sesat itu sendiri. Yang menyembah berhala. Ini bukan senang. Yang mampu melakukannya orang yang ada nilai ubudiyah yang kuat dengan Allah.
Ini yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Kita ni lambat dakwah orang ni lemah sikit. Ibadat sendiri tak apalah, duk selawat 1000 kali untuk sendiri. Tapi orang beriman, dia akan melihat sekitar dia. Tentang iman ini bukan menjadikan kita terkurung di rumah dengan ibadat kita. Iman ini sesuatu yang terbebas di angkasa raya sehingga memenuhi seluruh ruang ini. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa azan dikuatkan. Supaya kalimah Allah itu memenuhi seluruh ruang angkasa. Itu dakwah. Itu orang yang paling mulia akhirat kelak antaranya ialah muazzin. Sebab dia mengisytiharkan pada seluruh dunia. Orang kafir suka tak suka dia kena dengar. Itu Allah kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah qala innani minal muslimin. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia pada Allah dan beramal dengan amal soleh dan berkata aku di kalangan orang Islam yang tunduk pada perintah Allah. Maka ini mujahadah kita. Ibrahim Nas Al-Abadi mengatakan, ibadat menuntut kelapangan sedangkan kemaafan kerana kekurangan lebih mendekatkan pada permintaan ganti dan balasan. Ini terjemah agak cacat sikit. Maksud ubudiyah, saya terjemahkan secara mudah. Lebih melihat pada kecuaian dan kekurangan diri dalam memohon ampun daripada ingin memohon syurga dan pahala. Dalam kita beribadat, kita nak pahala. Syurga, ya. Tapi biarlah kita melihat betapa cuainya kita dalam bersyukur pada Allah. Betapa cuainya kita dalam ibadat pada Allah. Betapa sedikit masa yang kita untukkan untuk beribadat pada Allah. Waktu mana kita beribadat, lebih kita mendambakan keampunan Allah. Lebih kita mengakui lemahnya kita, cuainya kita, banyak dosa kita. Berbanding kita fikir nak upah kita pahala dalam syurga. So kita ibadat nak syurga, nak pahala. Tapi biar kita nampak lebih dari sudut banyak dosa kita. Sebab tu saya ibadat dosa banyak. Cuai saya mohon keampunan pada Allah. Maka tuan-tuan tengok contoh. Orang bila mula-mula insaf, bila dia ibadat apa dia nak? Cuba tanya dia. Pasti dia bukan cerita syurga. Dia cerita dosa banyak. Dia cerita dulu maksiat banyak. Dulu dia cuai. Orang lain bangun solat subuh, dia tak pernah bangun. Orang lain solat, dia tak pernah solat. Orang lain puasa, dia tak pernah puasa. Bila dia mula insaf dan dia sembahyang, dia puasa. Cuba tanya dia, bagaimana keadaan dia waktu itu? Keadaannya pasti dia kata, kerana saya mengenangkan dosa banyak, cuai, lalai saya zaman muda. Apakah dia cerita syurga dengan kita? Hatinya remuk, dia kesalahan dosa dia. Tentang orang ahli ibadat, demikian dia melihat setiap waktu. Macam tu, sebab itu semangat dia lain. Kalau itu tuan-tuan lihat, orang-orang yang mula ibadat, semangat dia kan lain. Tuan-tuan dulu mula-mula melalui fasa itu. Pasal tak semangat dia lain? Ayuh Ustaz, dengar sikit nak menangis, dengar sikit nak menangis. Sebab tuan-tuan fokus pada dosa. Tuan-tuan fokus pada kecuaian yang telah kita lalui. Tuan-tuan fokus pada kurangnya bersyukur dan nikmat yang banyak Allah bagi. Sebab itu ibadat kita rasa manis sungguh. Sebab itu kita mampu bangun dengan kuat. Semangat sungguh. Itu kalau tuan-tuan mula tengok orang yang insaf ini, dia boleh mengatasi orang yang dah lama. Orang lama masih hidup sah dua, dia terus depan. Terus ambil mic, terus jadi azan tu, sebab dia nampak dosa dia. Tuan-tuan sepatutnya ibadat kita macam tu. Itu betul cara ibadat. Bukan ibadat melihat pahala dalam syurga. Lama-kelamaan kita macam banyak dah pahala. Macam tu. Tak apalah, saat-saat sunat ni sikit-sikit lah. Pahala pun dah banyak. Ni kan sunat je. Maka dia mula menilai dia sudut tu sunat je. Dia datang buah je dia tu kuranglah ibadat ni. Tapi ketika mana datang keinsafan dia tak kira kecil besar. Asalkan ibadat dia buat. Dan kata para ulama lagi dalam makna ubudiyah, menggugurkan penglihatan hamba atas ketersingkapan, intuisi yakni gerak hati pada yang disembah. Baik, ibadat itu maksudnya jangan tengok ibadat yang kita buat, tengoklah pada siapa yang kita ibadat. Atau jangan tengok berapa rakaat kita sembahyang, berapa hari kita puasa, berapa duit kita sedekah, tapi lihat pada Tuhan yang kita beribadat pada. Itu hakikat yang kita nak tengok. Kalau kita melihat ibadat kita, nescaya kita berhenti ibadat. Sebab rasa banyak macam kita sebut tadi. Waktu beribadat, lihatlah pada Tuhan yang kita sembah. Pada zat yang kita menyerahkan peribadatan kita pada Allah. Bukan pada bentuk-bentuk ibadat yang kita buat. Dan kata Junaid, ubudiyah
merupakan sikap yang meninggalkan kesibukan dan penyibukan dengan kesibukan hal yang merupakan pangkal kekosongan. Baik tuan-tuan, kita ni ada kekosongan. Allah jadikan kita ni mula datang kat dunia ni kosong. Kosong ilmu, kosong pakaian, kosong harta, kosong dari nama. Borang tu pun kosong lagi, tak diisi. Kita datang dengan kekosongan. Baik, kekosongan ini Allah Ta'ala suruh kita isi. Isi dengan apa? Pertama, tuan-tuan lahir apa yang dibuat? Apakah mereka sibuk namakan kita? Kalau dia orang Islam. Yang pertama dibuat, dia angkat baby ni, dia pun azan. Di telinga kanan, dia iqamah, di telinga kiri. Dia mula memenuhi kekosongan hamba Allah yang baru lahir ini dengan apa? Kalimah Tauhid. Ajakkan untuk menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad pesuruh Allah. Ajakkan untuk solat. Ajakkan untuk menuju kejayaan. Maka ini kekosongan dipenuhi. Baik, manusia ini, kekosongan yang dipenuhi ada 3 keadaan. Yang pertama dipenuhi dengan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua dipenuhi dengan kesibukan dirinya sendiri. Dia ada planning nak masuk ni, masuk ni. Yang ketiga, orang lain yang mengisi kekosongan yang dia ada. Pengaruh orang lain. Baik tuan-tuan, kita kalau faham. Yang pertama perlu mengisi kekosongan ini ialah syariat. Sebab itu Rasulullah kata, Adibu auladakum bisalasi khisal. Anak baru lahir ni, ajar dia 3 perkara dulu. Ajar dia apa? Ajar dia mencintai Allah, ajar dia mencintai Rasul, ajar dia cintakan Quran. Ya, kita isi kekosongan ni. Dari budak-budak lagi, kita dah ajar dia sayang siapa? Allah. Sebelum kita kata sayang abah, sayang umi. Sebelum kita kata sayang ayah, sayang mama. Atau sayang mami. Kita kata sayang Allah. Abah sayang Allah, umi sayang Allah. Adik pun kena sayang Allah. Dan kita ajar dia untuk sayang Rasulullah SAW. Dan kita ajar dia, inilah contoh ikutan kita, Rasulullah. Supaya kelak kalau kita bergaduh buat apa-apa, kita pun lihat Rasulullah SAW. Ini kan Rasulullah buat. Ini kan Rasulullah suruh. Ini kan yang Rasulullah larang. Maka kita bila bergaduh, tuan-tuan, yang akan menyelesaikan pergaduhan kita bila kita terus melihat satu contoh yang baik. Macam isteri kita bila gaduh kita, abang tengok tak suami orang tu? Kan baik suami dia. Awak tengok tak isteri dia tu? Isteri dia kan baik. Kita terus cuba tunjuk satu contoh. Sebab dengan contoh itu, cukup untuk dia faham apa yang kita nak. Anak-anak kita, waktu dia mula menyalahi perjalanan hidup kita, kata, lihat Rasulullah. Akhirnya diperbetulkan balik cara hidup dia. Rasulullah suruh apa? Rasulullah tak bagi ni. Nabi larang ni. Allah murka ni. Kemudian ajar dia baca Quran. Jangan ajar dia baca novel. Jangan ajar dia tengok TV dulu. Ajar dia baca Quran dulu. Biar yang huruf pertama dia kena huruf Quran. Surah yang pertama dia hafaz surah Quran. Ya, macam mana kita mengisi ni? Kemudian nanti dia ni ada kemahuan dia sendiri, dia akan isi kemahuan dia. Dia nak pakai mainan, dia nak pakai yang tu. Itu kemahuan dia. Kemudian akan ada orang lain mempengaruhi pengisian hidup dia. Kata kita tak dapat nafikan. Dan hidup kita ada yang mempengaruhi kita. Yang tuan-tuan tengok TV, tengok apa, dia pun pengaruh kita beli barang tu, beli barang ni. Mereka mengisi keperluan kita. Tapi dalam kita nak faham makna ibadat. Sebelum tuan-tuan perlukan, sebelum kita nak isi apa yang kita nak. Sebelum kita terpengaruh dengan orang lain nak isi kepada kita apa yang mereka nak pada kita. Mereka nak suruh kita sokong dia. Mereka nak suruh kita like dia. Mereka pengaruhi kita. Sebelum itu semua tuan-tuan sekalian, masukkan dulu keperluan kita yang Allah perintah. Pahala, dosa, syurga, neraka. Dunia, akhirat. Masuk ini semua. Bila datang tawaran-tawaran manusia, bukan tawaran daripada diri kita. Kita kata, oh ini boleh bawa ke neraka, saya tak nak. Buat apa saya menyokong orang yang boleh bawa kepada saya neraka? Saya tak nak menyokong dia. Itu kita pun bila jadi friend, bila kita like, kita mula ada nilai itu. Kenapa awak like dia? Sebab apa yang dia postkan ini benda baik, saya like. Saya dapat pahala. Kenapa awak tak like dia? Buat apa benda mungkar ni, Sat? Ini perkara mungkar.
Oh, buat apa sibuk ini tak berfaedah. Orang yang sibuk hal Palestin, dia sibuk hal rumah tangga. Dah. Yang patut menjadi isu nasionalnya, isu dunia ialah selalu umat Islam di Palestin. Tapi kita duk sibuk hal rumah tangga orang. Duk beribu ke arah sana. Buat apa? Kita peduli benda yang tak ada faedah untuk kita. Ini peduli tentang hal umat Islam. Yang jauh lebih besar. Kezaliman, kejahatan, janji-janji kemenangan Allah Ta'ala. Maka di situ bagaimana orang yang ada nilai ubudiyah. Dia tahu mengisi kekosongan dirinya dengan apa yang Allah perintah. Sebelum dia mengisi kehendak dia. Atau sebelum dia diisi dengan kehendak orang lain. Pada dia. Maka tuan-tuan perhatikan. Lihat kekosongan diri kita. Siapa yang penuhkan kekosongan itu? Nanti tuan-tuan pencen. Kita cakap pada orang pencen. Maka kita mula ada satu jadual baru dalam hidup. Jadual ini mula kosong. Sebab kita dah tak ada majikan. Kita sudah tidak ada komitmen. Kita dah tak payah lagi start kereta pergi kerja. Baik, berarti diri kita sekarang kosong. Dalam jadual kita sebelum bertemu dengan Allah, isi dulu apa yang Allah nak daripada kita. Yang zaman muda tu semayang tak cukup, puasa tak cukup, mengaji pun tak cukup, ilmu pun tak cukup. Maka penuhi benda tu semua. Kejar balik. Lepas tu kita pun ada keperluan nak makan minum. Maka susun balik makan minum yang bagaimana. Dan kita pun mungkin akan dipengaruhi oleh kawan-kawan. Maka pilih kawan mana yang tuan-tuan nak suruh pengaruh tuan-tuan. Tuan-tuan pilih kawan yang baik, maka dia akan pengaruh yang baik. Tuan-tuan pilih kawan yang tak baik, dia pengaruh yang tidak baik. Begitu kehidupan kita dalam menilai, dalam mencari makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.